Assalamualaikum, ai habal murah-murahan kasalamat. Saya Hikmah Jini. Sabah menerima pelaburan bernilai 2.3 bilion ringgit dari Korea. Sabah menjadi lokasi pertama pembinaan kilang kerajang tembaga untuk pengeluaran bateri kenderaan elektrik EV syarikat Korea Selatan SK Nexilis. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, pelaburan bernilai 2.3 bilion ringgit itu dijangka akan mewujudkan 400 peluang pekerjaan. Berucap di majlis makan malam bersama syarikat SK Nexilis Korea Selatan di Kota Kinabalu semalam, Joachim berkata kilang berkenaan akan menghasilkan kerajang setebal 5 mikron, iaitu 20 kali lebih nipis daripada kertas A4 dengan lebar 70 kilometer. Beliau berbangga kerana Sabah dipilih untuk menempatkan kilang tersebut. Joachim percaya kerjasama ini merupakan langkah ke arah inovasi dan pembangunan industri di Sabah. Pelaburan mega ini juga akan membuka lebih banyak peluang perniagaan antara Sabah dan Korea Selatan. Bagi pihak kerajaan negeri, beliau memberi jaminan kepada syarikat SK Nexilis bahawa kerajaan komited untuk menyokong dan membantu mereka menerusi kerjasama ini. Katanya, Sabah akan menggumpul pasukan bagi membantu memastikan pelaksanaan projek itu di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP berjalan lancar. Syarikat SK Nexilis adalah peneraju global teknologi pembuatan kerajang tembaga bagi bateri dan syarikat ini mempunyai reputasi industri yang baik. Kilang tersebut dijangka mampu mengeluarkan kerajang tembaga sehingga 50,000 tan setahun. 77 juta ringgit diperuntukkan bagi mengatasi masalah banjir di Kota Blud. Kementerian Alam Sekitar dan Air memperuntukkan 77 juta ringgit bagi projek rancangan tebatan banjir untuk mengatasi masalah banjir di daerah Kota Blud. Menterinya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, daripada jumlah itu, 27 juta ringgit diperuntukkan bagi rancangan tebatan Sungai Gurung-Gurung yang dijangka siap pada 2022. Sebanyak 50 juta ringgit diperuntukkan bagi projek tebatan 4 batang sungai, iaitu Sungai Kadamayan, Sungai Tempasuk, Sungai Abai dan Sungai Kawang-Kawang yang kini dalam proses pembinaan. Tuan Ibrahim memaklumkan perkara itu kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke daerah Kota Blud semalam. Tuan Ibrahim berkata, pembinaan tebatan banjir itu akan mengurangkan risiko banjir di Kota Blud. Daerah Kota Blud dilanda banjir sebanyak 86 kali selepas berlakunya gempa bumi pada 2015. Tuan Ibrahim berkata, kejadian gempa bumi itu telah menyebabkan berlakunya perubahan bentuk muka bumi, terutamanya di lembangan sungai yang menjadi antara faktor berlakunya masalah banjir di Kota Blud. Tuan Ibrahim berkata, Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama kerajaan negeri dan agensi berkaitan juga akan mencari penyelesaian masalah muara sungai yang dipenuhi longgokan pasir yang menyekat pengaliran air sungai. Kira-kira 3,000 ekor babi ternakan dan babi hutan di Pitas akan dimusnahkan bagi membendung penularan wabak demam babi Afrika atau African Swine Fever ASF. Dalam fasa pertama ini, sebanyak 22 ekor babi telah dimusnahkan.
Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, babi hutan dan babi liar di luar pitas akan turut dimusnahkan jika perlu bagi memastikan wabak ini tidak menular ke daerah lain. Dianggarkan 2,000 ekor babi ternakan dan kira-kira 1,000 ekor babi hutan liar berada di kawasan sekitar 50 km dari pitas. Pada masa sama, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah sudah mengadakan kempen bagi meningkatkan kesedaran mengenai wabak ASF di 182 perkampungan di Pitas. Jeffrey berkata kementeriannya akan meningkatkan pemantauan di luar Pitas. 120 sampel haiwan itu dari pelbagai daerah di Sabah telah diambil untuk mengesan virus ASF. Katanya fokus ketika ini adalah untuk membendung virus ini daripada merebak keluar dari Pitas. Jeffrey mengingatkan orang ramai bahawa belum ada sebarang ubat atau vaksin bagi ASF. Kerjasama rakyat penting bagi memastikan keselamatan di S-Zone. Kerjasama rakyat penting bagi memastikan kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone lebih teratur dan berada pada tahap terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor berkata, tanggungjawab mengawal keselamatan tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pasukan keselamatan. Sebaliknya, keberkesanan kawalan keselamatan lebih terserlah jika semua pihak, khususnya masyarakat setempat, memberi kerjasama. Menurut Ketua Menteri, kerjasama rakyatlah yang perlu diberi penekanan untuk membantras kegiatan jenayah, khususnya jenayah rentas sempadan termasuk kemasukan pendatang asing tanpa izin, PATI. Katanya, sejak penubuhan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom pada 1 April 2013, tahap keselamatan begitu baik meskipun terdapat beberapa insiden jenayah rentas sempadan, namun ia terkawal. Ketua Menteri berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kawasan Eskom di Lahad Datu siang tadi. Haji Ji berkata kerajaan negeri telah dimaklumkan mengenai keperluan untuk menambah baik pasukan keselamatan di S-Zone. Beliau berkata pihaknya akan membawa perkara itu ke peringkat Kerajaan Persekutuan untuk pertimbangan sewajarnya. Pada lawatan itu, Haji Ji diberikan taklimat tertutup oleh Komando Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman. Ketua Menteri turut melawat pos kawalan Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan gerakan AM di Tanjung Labian, kira-kira 120 km dari Lahad Datu. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan 14 hari sehingga 16 Mac. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata perintah berkurung itu meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara jam 6 petang hingga jam 6 pagi. Dalam satu kenyataan hari ini, Hazani berkata perintah berkurung ini diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa dan pengunjung yang melawat Pulau Peranginan. Katanya maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan kidnapping for ransom dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh ke kawasan ini untuk melakukan penculikan dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Sesi persekolahan bermula esok bagi murid prasekolah tahun 1 dan 2. Seramai 140,756 orang murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 akan memulakan sesi persekolahan esok. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin berkata 27,767 orang kanak-kanak berusia 3 hingga 5 tahun memulakan sesi prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia esok.
manakala 18,539 orang kanak-kanak akan turut memulakan sesi prasekolah swasta secara bersemuka esok. Ms. Trin berkata, sesi persekolahan secara bersemuka esok turut membabitkan 94,450 murid tahun 1 dan tahun 2. Murid tahun 3 hingga tahun 6 pula akan hadir ke sekolah bermula 8 Mac ini. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menurun dengan 134 kes dilaporkan hari ini berbanding 157 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 52,886 kes. Buat hari keempat berturut-turut, daerah pedalaman Nabawan mencatatkan bilangan kes tertinggi dengan 43 kes hari ini, sebahagian besarnya dari kluster Sinsingon, diikuti Kinabatangan 19 kes dan Kota Kinabalu 14 kes. 11 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 4 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, 71 kes di Sabah hari ini adalah daripada kluster sedia ada dan 48 kes adalah daripada saringan kontak rapat. Tiada kes kematian dan tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 161 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 713 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Papar dan Kota Belud berubah dari zon merah ke zon jingga. Setakat ini, 264,239 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Petugas Barisan Hadapan dan Pengamal Media di Labuan mula menerima vaksin COVID-19. 10 wakil media dan beberapa petugas kesihatan adalah antara kumpulan pertama yang menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Labuan semalam. Program imunisasi itu dibuat di Klinik Kesihatan Membedai dengan Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari, menerima suntikan pertama diikuti pemimpin tempatan, 15 petugas kesihatan dan ketua kerajaan lain. Turut menerima suntikan ialah pengerusi Majlis Penasihat Perbadanan Labuan, Senator Datuk Bashir Alias dan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Isli. Penerima vaksin yang lain termasuk pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Labuan, Ridwan Ismail, Ketua Polis Labuan, DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani dan Pengarah Majlis Keselamatan Negara Labuan, Muhammad Hafiz Daud. Pengamal media terbabit adalah daripada Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Radio Television Malaysia RTM dan Jabatan Penerangan yang bertugas di Labuan. Bashir berkata, fasa pertama akan berlangsung sehingga April, diikuti fasa kedua sehingga Ogos untuk warga emas, pengidap penyakit kronik dan orang kurang upaya, manakala fasa ketiga dari Ogos hingga Februari 2021. Pelaksanaan imunisasi di Labuan akan meliputi kira-kira 103,000 jumlah penduduk di Pulau Bebas Cukai itu dan dijadualkan berlangsung sehingga Februari tahun depan. Doktor dan jururawat serta kaki tangan Hospital Labuan akan diberikan vaksin itu bermula hari ini di premis hospital berkenaan dengan Pengarah Hospital Labuan, Dr. Adnan Musa Balidran menerima suntikan pertama. Vaksin Pfizer juga sudah dihantar ke beberapa lokasi di Sabah termasuk Sempurna dan Sandakan. Di Sempurna, 1,397 petugas Barisan Hadapan akan divaksinasi dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Sabah bermula 4 Mac depan. Saya Hikmah Juni, Maksukul.